Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Hashim Anang, pengurusi atau pengacara kita pada pagi ini, yang berusaha, ahli-ahli lembaga pemegang amanah yayasan yang hadir, yang berbahagia, Datin Hartini, pengurusi Yayasan Bina Kesejahteraan, yang berusaha, Puan Siti Aisyah Syahid, COO My Fund Action, juga ahli lembaga, lembaga pengarah ke pemegang amanah? Pemegang amanah, My Action, Fund Action, dan anak buah. Bersama-sama kita juga Datuk Amiruddin daripada Bawa, bersama dengan tim juga datang, ya. Ini semua rakan-rakan strategi yang baru-baru semua ni. Sama-sama kita juga ialah para sukarelawan yayasan yang penggerak kepada semua aktiviti-aktiviti kita. Pertama sekali saya nak mengucapkan tahniah kepada bahagian operasi dan pengurusan yang dipimpin oleh Datin Hartini Syirahan dan Kak Faridah tak hadir ini, ya. Datin Tisah ada datang, An ada datang. Ini ialah kumpulan sukarela yang betul-betul buat kerja sukarela, dan mereka telah pun melaksanakan tugasan ini 13 tahun dah. 13 tahun. Di peringkat awal dulu, SKR ni kita panggil Sinar Kasih Ramadan ni dibuat oleh pegawai-pegawai yayasan ini. Maka pegawai-pegawai melaksanakan kerja macam pegawai-pegawai lah, biasa. Lepas itu saya tak ingat tahun berapa kita pindahkan, kita ubah kepada satu jawatan kuasa yang diurusi oleh Datin Hartini dengan para sukarelawan pula buat kerja ni. Dan ternyata memang bertambah penyertaan, dan juga kita dapat memberi kepada lebih ramai orang. Ini nampaknya penting sukarelawan ni datang masuk bersama-sama dengan kita. Jadi kita sudah pun berbelanja lebih kurang 1.555 juta dah sepanjang kita buat program ni. Ini kali ke-13 kalau tak salah. Di 12 sudah, ini ke-13. Dan pada tahun sudah pun kita dapat buat juga. Tahun 2020 pun kita dapat buat juga, walaupun dalam keadaan PKP kita buat juga. Dan pada tahun ini kemuncak dia sampai apabila Datin Hartini dengan Syirahan dapat dijodohkan dengan My Fund Action ni. Puan Siti Aisyah, pengerusi dia nama Afiq, Muhammad Afiq, umurnya 27 tahun. 27 tahun. Tapi dengan khabarnya gerakan mereka sudah pun menyiapkan rumah 600 unit di Syria. Budak muda ni. Jadi gerakan kebanyakan, macam dia kata tadi, kebanyakan di luar negara. Dia sedar betapa rupanya dalam negara pun masih ada yang tak pernah minum coklat. Kan? Nah, itu tadi. Jadi sejak kita bersama-sama dengan beliau ada keuangan, ada barang nak bagi, tapi tak ada kumpulan sasar siapa nak dibagi. Ketika itulah Yayasan Basmi Kemiskinan, kerana kita ada senarai nama-nama orang miskin ni, maka pada waktu itu cantumlah kerjasama kita siapkan orang dan mereka hantar barang.
Jadi untuk maksud tersebut, SKR kali ini, Sinar Kasih Ramadan kali ini, kita memang nak bagi 600 juga seperti biasa. Tetapi telah mereka mesyuarat, katanya selama ini bila dia bagi satu keluarga untuk makan 2 minggu. Tapi kita kata kita nak bagi pada SKR ni ialah satu program di mana kita nak siapkan berbuka dan bersahur untuk keluarga terpilih ni selama sebulan. Supaya sebulan itu kita rasa kita dah lega. Kerana apa? Kerana dia orang dah ada bahan-bahan berbuka dan bahan-bahan bersahur. Kalau dia ada dapat rezeki lain, itu boleh dia orang guna untuk lain, beli baju anak, kasut anak dan sebagainya. Jadi Puan Siti Aisyah bersetuju sediakan 1,000 untuk 1,000 orang sebulan punya makanan. Kalau selama ini dia bagi sekotak, kali ini bagi 2 kotak, iaitu sebulan punya makanan. Jadi apabila mereka sudah membagi 1 bulan punya makanan, maka YBK buat keputusan kita bagi 300 saja. Maka makin ramai orang yang akan menerima. Jadi kali ini, untuk kali pertama, kita akan menyampaikan bantuan ini untuk 1,000 orang. Kali pertama, tak pernah sampai. Paling banyak kita ialah pada tahun yang pertama dulu, pada tahun 2002, kita bagi kepada 459 orang. Tapi pada waktu itu satu keluarga RM215. Apa nama dipanggil, garis kemiskinan pada waktu itu 600 ringgit. Sekarang ini garis kemiskinan dah makin tinggi, maka kita buat 600. Jadi maksudnya pada kali ini dengan kerjasama pada My Fund Action, kita akan membantu 1,000 keluarga. Ini bukan mudah nak dicapai, kerana kita pergi mohon orang menyumbang. Tapi yang ini dah tetap, dah tetap. Jadi seminggu sebelum Ramadan, kita akan sampaikan semua barang ini kepada, dalam seminggu, bukan seminggu sebelum Ramadan, dalam seminggu tu ya, dalam seminggu, within 1 week tu, kita kena serahkan semua barang-barang ni dengan duit ni kepada keluarga-keluarga tersebut. My Fund Action kata mereka akan hantar barang ni. Di mana kita nak hantar? Kemudian untuk menghantar pula ke rumah-rumah, kita sekarang ni kena ada kenderaan. Maka saya dah minta dekat dengan ni, cubalah hubung kelab-kelab 4x4 ni pula, supaya mereka pun boleh bersama dengan kita menyediakan kereta-kereta yang macam itu untuk menghantar. 1,000 ni banyak. Dan kalau boleh kita bagi besok dalam 1 hari selesai. Sana ada orang, sana. Jangan orang yang sama pergi merata-rata. Yang penting barang tu sampai. Bukan muka kita nak dihala ke situ. Ya tidak? Jadi oleh kerana itu, Syirhan dah diminta cari kelab-kelab ini supaya membantu. Ada lagi satu di wilayah kita dengan bawah. Datuk ada bersama-sama dengan kita sini. Kita dah buat kerjasama sekali dengan dia. Dia cukup nampaknya kemas gerak kerja dia. Sukarelawan dia pun ramai. Dan oleh kerana itu, barangkali yang di belah wilayah besok, kita akan bersama dengan Datuk ni, dengan Majlis Badan Amal Wilayah Warga Asnaf. Bukan wilayah, W itu bukan wilayah, Warga Asnaf. Dia orang buat satu badan untuk membuat kepedulian kepada asnaf. Asnaf ni ialah orang yang menerima zakat, 8 bahagian tu. Sebab itu kita kata asnaf. Jadi bila sebut asnaf saja, dia itu dah confirm memang layak menerima bantuan. Tetapi jangan lupa, ada juga orang yang tak masuk asnaf, kerana ada orang yang dia tak mengadu, dia susah. Macam yang kita sebut tadi, yang Cik Hashim kata letak rak makanan, dia tak pergi ambil makanan, dia malu, dia segan, kan? Jadi ada orang-orang yang macam ni. Yang ini kena perhati betul-betul. Jadi untuk hari ini ialah kita kata hari pelancaran. YBK memang tiap-tiap tahun akan buat pelancaran
kita pernah buat di Sinar, di Karangkraf bersama-sama dengan apa nama ni, Hashim ni. Kita buat di sana, di sini selalulah. Dan mulai hari ini kita akan collect duit. Alhamdulillah, seperti Aisyah kata juga, kita ada apa nama ni, kumpulan yang memang dah tetap nak bagi, itu dah memang ada yang tetap. Cuma nak cari, sebab tujuan kita buat Sinar Kasih Ramadan ni mendidik apa nama orang Islam supaya menyumbang secara apa nama kata Aisyah tadi, secara tersusun lah, bukan saja jumpa bagi itu, tidak, tapi tersusun, teratur dan sebagainya. Sebab apabila kita sudah bersyahadah lah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan, maka kita dah jadi orang Islam. Kita dah jadi orang Islam. Bila kita jadi orang Islam, saya teringat masa saya belajar sekolah menengah agama tingkat 2 dulu, kita dah mula belajar tafsir. Dalam tafsir itu disebut buku kitab itu nama Tafsirur Rawi. Nama kisah Tafsirur Rawi dalam tu. Di situ mengandungi ayat-ayat apa nama Al-Quran yang mudah-mudah. Juz Amma, juz 29 tu. Kalau kita tengok satu surah, ya, kita tengok surah Al-Balad, la uqsimu bihazal balad. Kalau kita tengok ayat ke-13, Allah mengatakan dalam hidup ini kita akan diduga dengan apa nama, akan ada apa kita panggil macam kemuncak-kemuncak yang mesti kita nak lawan. Apa dia? Satu, memerdekakan hamba. Pada waktu itu ada hamba, merdekakan hamba. Jadi sekarang ni kalau sebut memerdekakan hamba, kita anggap orang yang tadi tak pernah minum susu tu, kita anggap dia tak merdeka lagi lah. Orang semua dah makan pizza dah, dia masih, kita rasa tak merdeka lagi. Maka merdekakan dia supaya dia dapat menikmati apa yang kita dah rasa ni. Itu dia panggil memerdekakan. Kedua, memberi makan pada hari kelaparan. Pada masa apa nama ni, PKP ni dulu, memang orang lapar. Kalau ada orang hantar gambar, ini ialah apa nama, beras terakhir yang ada dalam tong beras saya. Mak saya kata dulu, tong beras jangan sampai kosong. Dia mesti masih ada lagi, dah diisi dah. Pasal kalau dah sampai kosong, itu tandanya rezeki dah tak ada lagi dah. Mesti ada macam itu. Jadi kalau itulah kata yang last sekali, maka berita itu sampai kepada kita, maka dah jadi bukan tanggungjawab lagi dah jadi fardu dah. Sebab ini menjaga nyawa orang. Ya? Jadi memberi makan pada hari kelaparan. Ini disebut dalam ayat dalam surah Al-Balad, ya. Ketiga, beri makan anak yatim, yang mesti utamakan kaum kerabat kita. Anak yatim, bahkan yatim itu kaum kerabat kita. Kalau ada kaum kerabat kita yang yatim, tanggungjawab kita, berdosa kita kalau ada yang macam itu. Keempat, bagi makan orang miskin yang terlantar. Yang terlantar, orang miskin terlantar. Yang di Syria ni terlantar lah. Dan di Syria, di sini pun ada lagi yang terlantar, ya. Yang kelima, berpesan-pesan, ingatkan orang dengan sabar. Itu surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Tengok ayat 13, 14, 15, 16, 17. Semak ayat tu. Naik ke atas balik semula, tengok ayat 8 sampai ayat 10, ya. Baik. Kemudian kita pergi pula surah Al-Fajr. Wal fajri walayalin ashr. Tengok surah. Kalau kita tengok ayat 15, Allah kata, apabila seseorang itu dianugerahkan kesenangan, dia berkata, Allah memuliakan aku. Kemudian ayat 16, dan sebaliknya, bila Allah uji dia dengan sempit rezeki, dia kata, Allah menghina aku. Itu perasaan orang. Ayat 17, Allah jawab,
Jangan begitu. Bahkan sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Sebab itu kamu jadi macam itu. Dah kaya, kamu tak memuliakan anak yatim. Bila susah, kamu kata Allah hina engkau. Waktu mulia, engkau tak ada nak meletakkan kemuliaan itu kepada tempatnya yang sebenar. Kemudian, tak menggalakkan bagi makan orang miskin. Kemudian, makan harta pusaka, langgar halal haram makanan. Tak kira halal haram, kita hantam semua. Maka yang akhir sekali dia kata, engkau pada waktu senang makan harta secara tamak haloba. Saya kata secara tamak dan haloba. Ayat ini dekat. Dia dekat-dekat je dua-dua ni. Lepas surah Al-Balad datang lepas surah Al-Fajr datang surah Al-Balad. Tengok dalam tu. Cuba baca. Ini saya baca tingkat 1. Masa itu mengapa-ngapa, tak tahu apa reti. Dan sebab ayat inilah satu lagi surah ialah surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kau tahu siapakah penipu agama? Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Adakah kau tahu siapakah pembohong agama? Azalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itulah orang yang tidak mahu memberi makan fakir miskin, anak yatim, dan tak mahu bagi makan orang miskin. Orang ni serban besar mana pun dia, kalau dia perangai macam tu, dia penipu agama. Penipu agama. Sebab itu, kalau sebuah kerajaan yang cerdik, pandai, dia akan utamakan bila dia dah establish, dia jaga yang ini dulu. Kenapa? Yang ini tanggungjawab dia nombor 1. Kemudian kerajaan, kemudian orang kaya. Dan oleh kerana itu, datanglah hasrat itu membina YBK ni. Mendatang hasrat itu membina YBK. Jadi YBK ini terbina atas asas agama dan tanggungjawab. Jadi sebab itu kita kaitkan tadi, kita kata kita nak membudayakan. Mana mungkin dalam sebuah kampung ada ketua kampung, ada JKK, ada jawatan kuasa masjid, ada belia, ada jawatan kuasa PIBG, ada tak apa-apa lagi dalam sebuah kampung, tapi ada orang miskin tak makan dalam kampung. Siapa jumpa orang miskin tu? Tiga-tiga jumpa. Sinar jumpa. Apa dibuat di orang kampung tu? Yang agamanya ada imam ketuanya. Tapi rupanya bagi dia orang itu macam melukut tepi gantang. Masuk tak mencukup, masuk tak ada menggenap, keluar tak merugi, hilang. Orang-orang ini pada PIBG tak ada, macam tak ada langsung dalam kampung tu. Padahal itu tugas orang yang berada dalam kampung. Kalau itu semua dibuat, tak wujud kita ni dah. Pasal setiap kampung akan jaga dia punya masyarakat semua. Jaga masyarakat semua. Saya bila cakap bab macam ini, apa nama ni, kita selalu cerita Buddha, orang agama Buddha. Setiap kali dia diarah, setiap kali masyarakat tu nak masukkan beras dalam periuk, setiap kali masuk dalam periuk nak masak nasi keluarga, segenggam akan diambilnya masuk dalam satu bekas. Yang ini seminggu sekali akan dihantar ke tokong. Yang segenggam ni, yang ini untuk anak makan dan masuk semua, segenggam akan masuk. Segenggam 7 hari 7 genggam. Yang ini sama ada sebulan sekali, seminggu sekali akan dihantar ke tokong. Untuk apa? Untuk bagi orang susah. Dia ada tabiat macam itu. Tabiat yang sangat indah, sangat cantik. Sepatutnya Islam yang buat. Tapi ini tidak berlaku. Kerana apa? Kerana kita selalu lupa dengan tanggungjawab yang berkaitan dengan hal-hal macam ni. Semua orang kalau jumpa menteri bawa fail nak minta kaya je.
Tak ada orang datang jumpa menteri nak nolong orang miskin, tak ada. Dan kalau kita cakap macam tu, ni menyusahkan aku, dia kata orang. Tak ada orang menolong. Jadi kita tegak, kita bina. Sebab itu saya sangat yakin, saya sangat bangga kerana Siti Aisyah ni, ini anak muda. Artinya mereka ini adalah mereka yang kita lahirkan. Kita lahirkan. Dan bila mereka ini umur 27 tahun dah jadi pengurusi, dah buat kerja-kerja amal macam ni, saya rasalah kalau meninggallah saya hari ni, pejamlah mata saya. Sebab ada ganti yang akan melaksanakan tugas ini. Jadi oleh kerana itu, hari ini kita berkumpul untuk melancarkan gerakan ini. Tapi macam kita katalah, kalau kita bercakap macam ni, yang mendengar inilah, yang lain harap-harap dapat mendengar pula melalui, kalau kita viralkan apa-apa yang patut, kita seru. Kerana gerakan ini ialah gerakan kemanusiaan. Dan kita ada Tuhan. Tuhan memberikan rezekinya berdasarkan kepada rezeki yang kita ada tu kita kongsi. Sebab kenapa ada orang miskin, kenapa ada kita ni kaya? Kita ni pegang 100 juta dalam akaun kita. Kita ni pegang 10 juta. Kita ni pegang 1 juta. Kita pegang 500,000 dalam akaun. Ada orang tak ada langsung. Kenapa kita ada 10 juta? Kita pun tak tahu kenapa. Kita pun tak tahu kenapa kita ada 10 juta. Bermakna Allah mentitipkan rezeki duit itu pak kat kita. Kita kena ada mata hati yang patutnya menolong pula orang-orang yang macam ni. Tapi kalau dengan keuangan yang Allah amanahkan kepada kita itu disalahguna, disalaherti, disalah, heboh nak mencarikan supaya jadi banyak je lagi. Kita selalu cakap dengan mudah bahasa yang senang, kalau ada RM200 dalam bukit ni, itu bukan kita punya. Bil telefon belum bayar, telefon punya, bil air belum bayar dalam ni, walaupun ada 1,000 lagi, cukai tanah belum bayar. Jadi duit kita punya sebenar-benarnya mana? Yang kita sedekah kat masjid tu, itulah duit kita. Yang kita bagi beras kat orang miskin, itulah kita punya. Kerana ini sudah dipindahkan ke akaun akhirat. Harta ini akan tunggu kita di akhirat. Kalau tidak, kita mati, harta ini bila mati katanya 3 akan ikut. Apa dia yang ikut tu? Harta kau akan ikut, kereta pergi ikut, kereta pergi, kemudian keluarga akan ikut, amal akan ikut. Harta balik, kereta balik. Keluarga yang rapat sekali, tak hendak dia ngikut kita ke dalam tu. Oh balik, isteri balik, nangislah, menangis balik. Inilah satu yang kita. Yang amal inilah yang kita sedekah. Jadi besarkan sedekah kerana kita rasa tak mungkin banglo ni kita akan bawa ke kubur. Tak mungkin kereta ni kan kita bawa. Tapi yang kita sedekah inilah sebenarnya bukan kita bawa, dia dah nunggu kita di sana. Apa syaratnya? Ikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lillahi taala. Kita bersyukur diberikan kesihatan, diberikan peluang, diberikan kepercayaan oleh orang. My Fund Action diberi kepercayaan sampai 10 juta dia dapat setahun collection. Kepercayaan tu, tuan-tuan, kepercayaan ini tak dapat dicari merata-rata. Kalau dah percaya, Allahu Akbar. Tapi kalau tak ada percaya orang, puaslah kita mengiklankan, tak ada apa kita dapat. Orang tak percaya. YBK ni orang panggil YB kaya. Bayarlah bagi, dia kata, kan? YB kaya kata dia. Ada orang kata YB kalah, kan?
Dulu Khalid Ibrahim jadi Menteri Besar, dirampasnya tanah kita. Pasal kata dia YBK tak boleh pakai. Sebab K tu Khalid, YB Khalid. Jadi YBK tak boleh pakai, padamnya YBK. Persepsi tadi lah. Jadi oleh kerana itu hari ini mari sama-sama kita bantu viralkan bagaimana kita nak mendapatkan, kerana YBK dengan My Fund Action hanya sebagai vehicle yang akan menyampaikan wang-wang tuan-tuan kepada orang yang betul dan orang yang tepat. Itu yang penting sekali. Jadi Syirhan dengan tim siapkan senarai orang-orang yang susah ni. Kemudian mana yang kita rasa patut kita ambil tindakan selepas daripada itu, lepas kita pergi ke rumah besok, kita ambil tindakan, ambil tahu apa minat dia, apa pandai dia. Lepas itu kita dengan bersama dengan Fund, kita cuba tolong dia macam mana. Baru-baru ni My Fund Action style dia, orang tu sebelum dapat bantuan kena duduk dulu sana, dia nak interview untuk masukkan dalam dia punya dalam sistem. Baru ni yang buat dia ni lebih separuh katanya yang kena berhenti kerja. Suami berhenti kerja. Ada suami yang dapat cuti tanpa gaji pasal ni, kes ini. Cuba bayang, ini fakta. Ini kita boleh keluarkan, kita boleh panggil TV, kita kata ini dapatan kami. Artinya bukan seperti yang kamu anggap tu. Susah juga lah yang dianggap. Tapi sebenar-benarnya, ya Allah, Tuhan yang tahu. Apabila seorang kaki tangan, dia ada hutang kereta, dia ada hutang rumah, dia ada hutang motosikal, dia ada hutang peti air, semuanya berhutang. Mesin jahit, semua berhutang. Stop aja gaji, tuan-tuan, bayanglah apa jadi. Bukannya mulia. Mesin singa tu besok dia angkat dia di mesin di tukang tu, bawa balik keluar, habis semua mata memandang. Semalam bawa kereta, besok dah tak ada, kereta kena tarik. Tuan-tuan, ini yang dikata sudah jatuh ditimpa tangga, terpijak pula tahi ayam. Busuklah kan. Inilah yang kita kata, inilah ujian Allah yang besar pada kita. Jadi pada semua sukarelawan saya, mari kita sama-sama teruskan perjuangan. Tapi kita jangan lupa, anak muda sudah ada yang akan mengambil alih kerja kita. Kita doakan. Datin Tini tadi kata, Aisyah kata dia nak ke Syria, dah dapat izin dah. Agak nak bagi kunci lah rumah yang dia orang dah buat tu. Nak pergi. Datin Tini kata nak ikut, tak boleh. Sebab ini permohonannya tahun sudah, tak boleh ikut. Kemudian nak kena vaksin apa semua. Kata dia akan datang boleh pergi. Kalau kita menengok orang tu punya susah, lagilah meniti air mata. Lagilah meniti air mata. Kita rasa semua duit kita keluarkan kat situ, kan? 600 unit dia buat rumah. Tak mahal katanya, 5,000 je seunit. Tuan-tuan pun boleh derma 1 unit 5,000. Tetapi tuan-tuan, kalau teratur tersusun, dapatlah 5,000. Kalau pergi seorang-seorang mungkin 20,000. Kan tidak? Inilah kelebihan apabila kita tersusun, kita teratur. Jadi kita ucapkan tahniah kepada My Fund Action. Terima kasih kerana bersama-sama YBK kan. InsyaAllah dengan niat yang sama, dengan keikhlasan kita yang sama, semoga Allah bukakan lagi kita panggil mata air rezeki itu daripada berbagai-bagai sumber untuk kita sampaikan kepada mereka yang sangat memerlukan. Jadi dengan kata-kata demikian, saya lancarkan program Sinar Kasih Ramadan tahun 1442 Hijrah bersamaan 2021 Masihi, dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kerja kita ini sentiasa dihisap oleh Allah sebagai amal saleh ibadah kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi